Rashidi, pelajar tahun keempat Universiti Al-Azhar, untuk sampaikan pembintangan pada kali ini. Falyatafaddal mashkura. Jazakallah kepada Akhi Suhaib. Jadi insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama mengupas beberapa pendahuluan atau pengenalan tentang syariat Islamiah daripada kitab Madkhal Dirasah Syariah Islamiyah tulisan Dr. Abdul Karim Zaidan. Berarti Madkhal ni kira macam pengenalan dirasah Syariah Islamiyah dalam pembelajaran kita terhadap syariah Islamiyah. Jadi sebelum tu anda ucapkan tahniah kepada JK Pelaksana kerana berusaha untuk menjayakan program kali ini. Tawanan ini siri ke-7 kan daripada beberapa siri yang telah disusun oleh pihak melaksanakannya. Jadi pembentangan anak ni lebih kepada satu penerusan daripada pembentangan sebelum ini. Maksud saya apa yang akan saya bentangkan ni ada kaitan dengan pembentangan sebelum-sebelum ini. So dia sangat berkait rapat lah jika muslimin dan muslimat hadir untuk pembentangan sebelum ini. Dia berkenaan dengan mengenali sebahagian mujtahid dan beberapa mazhab fiqhiyah. So kita akan pergi dulu bila sebenarnya tempoh kelahiran mujtahid ni dan bila sebenarnya mazhab fiqhiyah ini terhasil. So, tengok ada pengenalan. Sebelum tu suara okey Suhaib? Hello, Suhaib? Okey. Okey, kita pergi kepada pendahuluan. Bila sebenarnya zaman ini, zaman berlakunya penubuhan ataupun wujudnya berbagai jenis mazhab. Iaitu pada zaman kegemilangan fiqh, iaitu pada kurun kedua hingga pertengahan kurun keempat. Iaitu setelah kejatuhan Khilafah Umayyah dan apabila bertukarnya kepemimpinan Islam daripada Khilafah Umayyah kepada Khilafah Abbasiyah, maka zaman inilah zaman fiqh berkembang dengan sangat hebat. Kerana apa? Ada beberapa sebab kenapa zaman ini fiqh berkembang dengan lebih pesat daripada sebelum-sebelumnya. Yang pertama, perhatian yang tinggi diberikan oleh Khalifah Abbasiyah mengenai fiqh dan alim ulama. Kita boleh tengok pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, dia telah minta Imam Malik untuk membuatkan satu sistem kewangan Islam yang berlandaskan syariah untuk Khilafah Abbasiyah. Jadi dekat situ kita boleh nampak dia punya perhatian yang tinggi oleh Khilafah zaman itu terhadap fiqh itu sendiri. So yang kedua, sebabnya adalah kerana pada zaman tersebut umat Islam telah berkembang daripada Spain hingga ke China. Yang mana bila kemasukan umat Islam yang berbagai jenis budaya, adat dan cara hidup ke dalam umat Islam dan mereka ingin melaksanakan syariah, wujudlah berbagai jenis masalah, berbagai jenis budaya, berbagai jenis adat yang menyukarkan ulama untuk
memberi pendapat yang sama. Sebab setiap tempat tu ada dia punya kesesuaian tersendiri. Dan yang ketiga adalah disebabkan bermulanya penulisan kitab hadis, sama ada hadis sahih, hadis dhaif dan hadis-hadis yang lain. So sebelum ni memang penulisan hadis tidak dibukukan secara detail. Maksudnya lepas zaman ni baru ada hadis sahih, barulah hadis dhaif, barulah hadis-hadis ahad, hadis masyhur dan pelbagai jenis hadis dibukukan dan ditulis. So ulama boleh menjadikannya sebagai rujukan dan berkembangnya fiqh. Okey, setakat ni ada apa soalan sebagai pendahuluan? Semua boleh faham kan? Okay. So next kita akan sama-sama cuba melihat macam mana timeline setiap mazhab ni diwujudkan. Maksudnya 4 mazhab yang utama ni, 4 mazhab yang utama ni kita akan cuba tengok bila pengasasnya hidup dan macam mana background pembelajaran pengasas ni terhadap mazhab ni. Yang mana kita kena faham bahawa setiap mazhab ni terbina disebabkan background ataupun pendedahan yang diberikan kepada mereka dan cara mereka mendapatkan ilmu itu sendiri telah memberi kesan kepada cara mazhab mereka berfungsi ataupun cara mereka mengeluarkan hukum. So kita tengok yang pertama, Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijrah di Kufah. Kufah ni Iraq lah. Kufah dengan Baghdad dua kira negeri yang ada di dalam Iraq. Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijrah dan meninggal pada tahun 150 Hijrah di Baghdad. Yang kedua, Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijrah dan meninggal di Madinah juga pada tahun 179 Hijrah. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 dan meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijrah. Dan Imam Hanbali pula dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijrah dan meninggal di Baghdad juga pada tahun 241 Hijrah. So kita kena faham timeline kewujudan setiap mazhab tu adalah mengikut zaman. Kita boleh tengok daripada susunan jadual ni, Imam Abu Hanifah yang pertama mengasaskan mazhab Hanafi. Kita boleh faham Imam Abu Hanifah ni dia tidak sempat untuk berjumpa dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Malik sempat berjumpa dengan murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sempat berjumpa dengan murid Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali pun sama. So kita boleh faham lah macamnya pengasas yang pertama mazhab adalah Imam Abu Hanifah. Nanti kalau ada apa-apa soalan tak faham ke, boleh terus tanya dekat chatting box sebelum kita masuk pada background setiap imam. Okay, insyaAllah first kali kita akan masuk pada cara perkembangan dan macam mana sejarah peribadian Imam Hanafi. Imam Hanafi ini dilahirkan di Kufah tapi berasal daripada Parsi. Namanya adalah Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah ni dahulunya merupakan seorang peniaga sutera dan sangat mahir dalam urus niaga ni dan sangat mahir dengan cara orang ini menipu. Maksudnya dia sangat arif lah. Kalau kita tengok zaman sekarang kan, siapa yang terlibat dalam bisnes dia akan tahu lah macam mana orang ni bergerak, macam mana cara dia fikir, apa yang dia akan buat. Macam itulah karakter Imam Hanafi. Dia seorang yang
jutawan menjual kain sutera, tetapi dia beralih dia punya minatnya kepada mencari ilmu setelah beberapa masa. Dia bertukar untuk mempelajari ilmu kalam, ilmu hadis dan ilmu fiqh. So Imam Abu Hanifah ni ketika dia ingin menuntut ilmu, dia first kali dia belajar dengan Himad bin Abi Sulaiman, iaitu seorang faqih ulama ahli ra'i di Iraq. Sebelum tu sebelum saya gunakan perkataan ahli ra'i dan ahli hadis, sebelum ni tu semua pernah dengar tentang ahli ra'i dan ahli hadis berkenaan dengan pembentangan sebelum ni. Okey, saya cerita secara ringkas. Secara ringkasnya, ahli ra'i ni adalah ahli ra'i dan ahli hadis ni adalah madrasah pembelajaran fiqh sebelum kewujudan mazhab-mazhab ini. Maksudnya kalau dengar pembentangan sebelum ni, kita dah belajar macam mana pengembangan fiqh tu pada zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat yang Khulafaur Rasyidin, dan zaman tabi'in, dan zaman yang kita akan belajar ni. Ahli hadis ni adalah ahli madrasah yang diorang punya headquarters dia dekat Madinah, yang mana sandaran utama diorang adalah hadis. Orang takkan terima dan susah untuk menerima ra'i. Ra'i ni adalah pendapat logik. Maksudnya bila berlakunya satu masalah, orang akan tengok dalil-dalil hadis, orang akan tengok dalil-dalil sunnah, ada macam mana nak selesaikan masalah ni, hukum dia macam mana. Itu ahli hadis, banyaknya di Madinah. Dan ahli ra'i adalah di Kufah, di Baghdad, di kawasan Iraq. Yang mana kawasan Iraq ni kawasan yang sangat mempunyai pelbagai jenis kaum dan budaya yang memasuki Islam. Dan dia sangat jauh daripada Mekah dan Madinah. So budayanya sangat lain lah dengan Madinah. Madinah ni kebanyakannya budaya hidup dia lebih kurang macam zaman Rasulullah dulu, dan dia tidak terdapat pelbagai jenis masalah yang pelik-pelik. Manakala dekat Iraq ni, disebabkan banyak orang Islam yang masuk ke dalam Islam, banyak kemasukan ke dalam agama Islam yang mempunyai latar belakang yang pelbagai, so dia wujud pelbagai jenis masalah yang pelik-pelik. Dan ulama ahli ra'i ni tidak mampu nak keluarkan hukum jika hanya bersandar kepada hadis-hadis. Dan kadang-kadang dalam hadis tu dia tidak statekan secara direct hukumnya. Jadi ahli ra'i ni lebih kepada mereka yang berhukum lebih kepada logik ataupun pendapat-pendapat masing-masing, tapi tetap bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. So beza kedua ni. So kita akan kena faham budaya fikir, cara fikir ahli ra'i dan ahli hadis ni mengesani setiap imam mazhab yang belajar. Okey, setakat tu faham? Ada apa persoalan tentang ahli ra'i dan ahli hadis? Okey. So insyaAllah kita akan masuk pada Imam Hanafi. Imam Hanafi ni adalah imam yang sangat terkesan dengan cara fikir ahli ra'i, iaitu ulama'nya bernama Himad bin Abi Sulaiman, seorang faqih yang terkenal yang merupakan ahli ra'i di Iraq, dan dia merupakan seorang yang sanad ilmunya, sanad guru dia bersambung daripada Hamad bin Abi Sulaiman, kemudian bersambung kepada Al-Qamah bin Qais, kemudian bersambung kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat. Dan kalau kita baca kisah Abdullah bin Mas'ud ni, Abdullah bin Mas'ud ni memang seorang yang sangat arif tentang hukum Islam dan sangat faqih.
tentang ahli ra'i. So, sebabkan Imam Hanafi banyak belajar daripada ulama-ulama ahli ra'i, secara tak langsung dia telah membentuk cara fikir Imam Hanafi kepada sangat tidak, dia susah nak terima nas secara zahir. Dia susah nak menerima matan hadis. Faham nas dengan matan, faham Nas dengan matan ni adalah ayat-ayat Quran ataupun ayat-ayat Quran ataupun hadis secara direct, secara literal. Dia susah nak menerima sesuatu tu secara literal, dan dia sangat cenderung untuk membahaskan kepada apa sebenarnya objektif kepada setiap ayat-ayat tersebut. Ini ahli ra'i yang terkesan, yang Imam Hanafi sangat terkesan dengan guru dia yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman. Walaupun begitu, ini tak bermaksud Imam Hanafi langsung tidak menerima ahli hadis ataupun tidak mempelajari ilmu ahli hadis. Sebab kita boleh tengok dalam sejarah pembelajaran dia, Imam Hanafi still belajar dengan ulama-ulama ahli hadis di Mekah dan Madinah. Dan dia telah duduk di Mekah dan Madinah selama 6 tahun untuk mempelajari hadis dan fiqh pada hadis. Pada tahun 130 Hijrah. Beza utama nas dan matan. Nas ni lebih kepada ayat Quran, matan ni lebih kepada hadis. Contoh kalau kita tengok matan-matan kan. Matan ni sebutan-sebutan. Matan-matan hadis, apa yang Rasulullah cakap. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Tu matan hadis. Innamal a'malu binniyat. Itu matan dia. Kalau nas, contoh alhamdulillahirabbil alamin. Itu nas Al-Quran. Okey, Azim. Okey. Kemudian berlaku beberapa tuduhan. Okey, sebelum kita masuk tuduhan, kita masuk dulu cara pembelajaran dan pengajaran Imam Abu Hanifah. Kalau kita tengok cara beliau mengajar dan berhukum, sangat berbeza dengan Imam Maliki. Sebab Imam Hanafi dia akan mengusulkan satu masalah dan dia akan biar anak murid dia membincangkan masalah tersebut dan memberi pendapat masing-masing. Maksudnya, jika ada berlaku satu masalah, okey, dia ajak semua anak murid dia, okey, kita selesaikan sama-sama. Dia pendapat kamu, aku pendapat kamu. So dia banyak lebih kepada dua hala lah. Dia mengusul masalah, dia beri pendapat, dan dia nak dengar juga pendapat anak murid dia. Dan setelah diorang bincang, bila mendapat satu kata putus yang sama, diorang akan tulis pendapat dia tersebut dan dia akan bukukan. Dan kalau setelah dibincang, masih lagi tak dapat satu kata putus, diorang akan tulis juga pendapat masing-masing. Kalau kita tengok Imam Hanafi ni, dalam mazhab Hanafi sendiri ada pelbagai pendapat. Walaupun dia adalah anak murid Imam Hanafi. Itu cara pengajaran dan pembelajaran Imam Hanafi. Berbeza dengan mazhab lain yang kita akan masuk lepas ni. Sebab apa kita kena faham cara pembelajaran Imam Hanafi? Sebab zaman sekarang berlaku beberapa tuduhan terhadap Imam Hanafi dengan mengatakan Imam Hanafi ni tidak mementingkan hadis. Imam Hanafi ni sangat melebihkan qiyas dan ijma'. Imam Hanafi ni sangat melebihkan pandangan logik ya ilmu kalam. Tapi tuduhan tersebut tidak benar. Sebab kalau kita boleh tengok dia punya sejarah, dia still belajar dengan ulama-ulama hadis. Dan kita boleh faham juga Imam Hanafi ni duduk di Baghdad. Jadi di Baghdad ni tak semua hadis sampai kepada ulama-ulama dia. Maksudnya ada hadis-hadis yang tidak sampai kepada Imam Hanafi yang membuatkan Imam Hanafi tidak boleh berhukum sama dengan orang yang faham yang dapat hadis tersebut. Dan yang ketiga, sebab di Iraq berlakunya pelbagai jenis perkembangan hadis-hadis yang dhaif.
ataupun hadis-hadis yang sesat terhadap Rasulullah SAW. Disebabkan tu Imam Abu Hanifah sangat syadid dan sangat ketat untuk menerima sesuatu hadis tu. So disebabkan satu, banyak hadis tak sampai kepada Imam Hanafi. Kedua, dia nak terima satu hadis tu sangat ketat. Yang ketiga, jauhnya jarak dia tu membuatkan Imam Hanafi ni bukan tidak mementingkan hadis, tapi dia menerbitkan kias disebabkan dia tak ada sandaran pada hadis yang sampai kepada dia. Itu beberapa tuduhan yang kita kena faham lah. Suasana di Iraq dengan Mekah tu lain. Ya, syadid tu keras. Syadid tu keras. Minta maaf, saya minta maaf kalau terguna kataan bahasa Arab. Saya akan cuba untuk mudahkan. Okey, kemudian kita akan belajar macam mana, kita akan sama-sama tengok bagaimana Imam Hanafi ni mengeluarkan hukum ataupun cara dia mengeluarkan hukum. Kalau bahasa Arab, keluarkan hukum ni istinbat. Bagaimana cara dia mengistinbat hukum. Sebab Imam Hanafi ni, dia tidak menulis kitab yang khusus bagaimana cara dia keluarkan hukum. Tapi dia just membincangkan. Keluar satu masalah, bincang dengan murid dia, jadikan hukum. Keluar satu masalah, bincang dengan murid dia, keluar satu hukum. Dan bincang. Dia lebih kepada bincang-bincang dalam mengeluarkan hukum. Tapi macam mana pengeluaran hukum ni dibukukan adalah dengan penulisan daripada anak murid Imam Hanafi sendiri lah. Maksudnya apa pandangan-pandangan Imam Hanafi terhadap hukum-hukum fiqh, contohnya cara solat, cara mengumpulkan zakat. Diorang kumpul semua masalah dan pendapat Imam Hanafi, kemudian dia keluarkan satu kaedah daripada semua pendapat Imam Hanafi. Boleh faham? Dia daripada satu masalah, dia keluarkan satu kaedah. Penyesalan kepada satu masalah, keluarkan satu kaedah. So, daripada banyak masalah banyak masalah yang ada ni, dan semua pendapat-pendapat Imam Hanafi, orang kumpul, keluarkan kaedah daripada cara Imam Hanafi keluarkan pendapat. Okey, boleh faham? Ada apa-apa soalan? Okey. Setiap mazhab kalau kita sekarang ni kita belajar, kita tengok buku-buku mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, kita kan terfikir macam mana diorang keluarkan hukum, kenapa pendapat diorang berbeza-beza, adakah ulama mengasas mazhab masing-masing ni ada keluarkan satu kaedah untuk ditiru oleh anak murid dia. Untuk Imam Hanafi, dia tidak menulis pun apa-apa kaedah untuk sebagai warisan kepada anak murid dia. Tapi bagaimana mazhab Hanafi mengumpulkan kaedah Imam Hanafi ini adalah dengan cara daripada berbagai jenis masalah yang Imam Hanafi selesaikan. Contohnya cara untuk menunaikan haji. Imam Hanafi mengatakan untuk tunaikan haji kena macam ni. So, diorang kumpul semua masalah-masalah yang ada ni. Diorang akan cari satu mutual cara keluarkan hukum. Satu titik persamaan kepada semua masalah yang ada. Daripada cabang-cabang, diorang kumpul untuk buatkan satu usul. Yang tulis ni adalah anak murid Imam Hanafi. Boleh faham? Okey. Dan setelah diorang tulis, akhirnya anak murid dia telah mengklasifikasikan beberapa teknik Imam Hanafi keluarkan hukum. Iaitu, rujukan utama Imam Hanafi adalah Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian kata-kata sahabat, kemudian barulah ijtihad. Dan sebab apa penting kita faham macam mana setiap
imam ni keluar dia keluarkan hukum berdasarkan sandaran apa. Sebab kita kena faham daripada cara diorang keluarkan hukum, sebab itulah setiap mazhab tu berbeza. Sebab cara pandang dia berbeza. Yang penting asas dia sama, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sama, tapi setelah Al-Quran dan hadis apa? Itu yang berbeza antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Yang mana disebabkan pandangan imam untuk menjadikan rujukan setelah Al-Quran dan Sunnah berbeza, maka setiap mazhab tu mempunyai pandangan yang berbeza terhadap masalah-masalah dalam syariah Islamiah. Okey, setakat ni faham? Okey. Dan kita akan tengok beberapa jenis anak murid Imam Hanafi ni. Disebabkan cara Imam Hanafi mengajar anak murid dia tadi kan, berdasarkan masalah, kemudian keluarkan pendapat masing-masing dan tulis. Anak murid Imam Hanafi yang utama ada 4, tapi anak tulis 2 saja, iaitu Abi Yusuf dan Muhammad bin Hassan. Walaupun Abi Yusuf dan Muhammad bin Hassan ni adalah anak murid kepada Imam Hanafi, tetapi mereka tidak ikut 100% semua pandangan Imam Hanafi. Sebab gaya ataupun cara Imam Hanafi ni mengajar anak murid dia telah membuatkan anak murid dia sendiri menjadi kritikal dan suka berbincang terhadap masalah-masalah yang ada. Dan kadang-kadang ataupun sering sekali berbeza dengan pandangan Imam Hanafi. Tapi mereka masih lagi mensandarkan pendapat mereka terhadap mazhab Hanafi, sebabkan mazhab Hanafi ataupun Imam Hanafi adalah pengasas kepada mazhab Hanafi. Dan pandangan mereka kadang-kadang tu berbeza dengan imam mereka sendiri. Sebab cara imam ni mengajar anak murid dia, buatkan anak murid dia kritikal dan mempunyai cara pandang berbeza ikut masing-masing. Dan diorang ni, Abi Yusuf dan Muhammad bin Hassan ni digelar sebagai mujtahid. Maksudnya bila kita belajar mazhab-mazhab ni, bukanlah berarti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan Imam Maliki sahaja adalah mujtahid. Malah anak murid diorang sendiri adalah juga merupakan seorang mujtahid. So, kita faham bukan empat orang ni sahaja mujtahid, tapi anak murid mereka sendiri pun adalah juga mujtahid. Okey. Okay, anda rasa untuk anak murid dia tak pergi secara detail lah. Tapi secara ringkasnya, anak murid mereka ni lah yang telah mengembangkan mazhab-mazhab Hanafi ke serata dunia. Kita boleh tengok anak murid diorang sendiri masih lagi mempelajari ilmu hadis dan masih lagi mempelajari ilmu-ilmu selain bukan setakat pada Imam Hanafi, tapi diorang pergi ke Mekah belajar dengan Suhaib Imam Syafi'i, belajar dengan Imam Maliki, Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hassan. Diorang tidak cukup sekadar ilmu daripada Imam Hanafi. Diorang pergi merantau dan mencari ilmu pada mujtahid-mujtahid yang ada. Tapi pandangan diorang ni masih lagi dinasabkan ataupun diletakkan padanya dengan pandangan mazhab Hanafi. Dan kalau kita tengok, mazhab Hanafi ni telah berkembang ke Iraq, Pakistan, Rusia, China dan Mesir. Di belah-belah Timur Tengah ni. Dan tak sampai kepada Malaysia. Sebab tu mazhab Hanafi, kalau kat Mesir ke, kat Pakistan, kat Iraq, banyak orang amalkan mazhab Hanafi.
Adakah perkembangan mazhab awal dari perkembangan hadis? Oh, maaf. Maaf sebab saya tadi banyak mesej. Okey, mujtahid tu kira, oh okey, mujtahid tu bukan mazhab. Oh, okey. Apa soalan tadi? Banyak soalan tadi. Adakah perkembangan mazhab-mazhab awal dari perkembangan hadis? Tidak. Perkembangan apa pandangan-pandangan ataupun hadis sahih, hadis dhaif, hadis mursal, dan wujudnya juga pada zaman ini macam mana satu hadis tu diklasifikasikan, iaitu ilmu hadis, ilmu ataupun kaedah macam mana kita nak klasifikasikan hadis ni adalah hadis dhaif ataupun hadis sahih ataupun hadis mursal ataupun hadis-hadis yang lain. Zaman inilah berkembang hadis tersebut, dan lepas zaman penulisan hadis ni berjaya, ulama sandarkan pendapat orang melalui hadis-hadis tersebut. Maksudnya hadis ni lebih awal lah, awal sedikit daripada mazhab. Sebab kita faham mazhab ni dia bukannya terhad pada satu masa. Perkembangan mazhab Hanafi bukannya pada zaman Imam Hanafi je. Lepas Imam Hanafi meninggal, perkembangan mazhab Hanafi tak berlaku. Tidak. Tapi bila berkembangnya, bila Imam Hanafi meninggal, mazhab Hanafi dikembangkan oleh anak murid masing-masing. Oleh anak murid dia sendiri, seperti mazhab-mazhab yang lain. Okey, boleh faham. Mujtahid kira macam mazhab, bukan? Okey, mujtahid ni adalah seorang ulama yang diberi mandat untuk mengeluarkan pendapat dan untuk mengeluarkan hukum. Dan mujtahid ni dia mesti mempunyai beberapa syarat. Contohnya mesti faham ilmu hadis, mesti faham ilmu syariah, mesti faham ayat Quran, dan mesti faham ilmu ayat Quran ni, ayat Quran secara umum ke, secara khusus, ayat Quran ni dinasahkan ke, belum dinasahkan. Mesti dia ada syarat-syarat yang ketat, kena mahir bahasa Arab. Tak semua orang mampu untuk menjadi mujtahid, dan dia tidak boleh sentiasa melaksanakan dosa-dosa kecil. Okey, faham Sekiranya anak murid keluarkan ijtihad, adakah dikira ijtihad dari mazhab Hanafi? Okey, untuk mazhab Hanafi, anak muridnya tidak semua adalah seorang mujtahid, tetapi ada beberapa yang sampai kepada peringkat mujtahid. Contohnya macam Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan ni, walaupun dia anak murid Imam Hanafi, tapi dia sampai kepada pangkat mujtahid, dan diorang boleh mengeluarkan pendapat sendiri. Cuma pendapat diorang sandarkan kepada mazhab Hanafi. Sebab tu dalam mazhab Hanafi ni dia ada tulis Ashabul Hanafiyah ataupun Imam Hanafi. Kalau cakap Imam Hanafi, pendapat Imam Hanafi. Kalau cakap Ashabul Hanafiyah, maksudnya pendapat anak murid Imam Hanafi dalam mazhab Hanafi. Okey Azim. Kemudian adakah perkembangan mufti adalah mujtahid? Mufti adalah mujtahid. Mufti dia tidak sampai peringkat sebenarnya pandangan tentang mujtahid ni berbeza-beza. Sebab ada ulama cakap zaman sekarang ni mujtahid yang ada adalah 3 orang sahaja, iaitu Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Adi Jumaah dan
doktor lagi seorang tak ingat. Tapi dua orang yang utama adalah Dr. Yusuf Qardawi dan Dr. Ali Jumaah. Sebahagian ulama cakap ada mujtahid yang lebih layak daripada dia. So dia berbeza-beza lah. So ringkasnya mujtahid ni orang yang mempunyai kemampuan-kemampuan dan syarat-syarat tertentu. Berbeza dengan mufti. Mufti ni dia just memberi pandangan daripada pandangan-pandangan mazhab yang ada. Okey, insyaAllah kita berhenti dekat mazhab Hanafi. Setakat ni semua jelas berkenaan dengan mazhab Hanafi dan cara berkembangnya mazhab Hanafi. Sebelum kita masuk kepada mazhab-mazhab yang lain. Semua jelas? Okay. Seterusnya kita masuk kepada mazhab yang kedua, iaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki disandarkan kepada Imam Malik bin Anas yang berasal daripada kabilah Yaman. Asalnya daripada Yaman. Kemudian datuknya pindah ke Madinah dan dia dilahirkan ke Madinah dan stay di Madinah sehingga dia wafat. Sehingga dia meninggal. Dia stay di Madinah sehingga dia meninggal dunia. So bila kita faham tadi Imam Hanafi dia duduk di Baghdad, di Kufah, di Iraq yang mempunyai pelbagai jenis mazhab, pelbagai jenis pendapat, pelbagai jenis masalah dan banyak bergurukan dengan guru ahli ra'i, berbeza dengan Imam Maliki. Imam Maliki membesar, hidup dan meninggal di Madinah. Jadi kita faham bila duduk Madinah ni adalah ahli hadis dan dia sangat-sangat mementingkan hadis. Beliau banyak mempelajari ilmu fiqh, hadis serta fatwa para sahabat daripada ulama-ulama di Madinah seperti Ibn Syihab Az-Zuhri, Syekh Abdul Rahman dan lain-lain. Tapi tidak bermakna imam-imam ni bila dia belajar satu benda tu okey. Dia belajar satu benda tu tak maksud dia tak mempelajari ilmu lain. Dia masih lagi mempelajari ilmu lain, cuma dia tumpukan kepada hadis tu lebih daripada yang lain. Dan kita faham Imam Maliki ni cara dia mengajar anak murid dia adalah dengan dia ini ada silap tulis dia. Cara Imam Maliki mengajar anak murid dia bukan berbeza dengan cara Imam Hanafi. Slide ni ada silap sikit, tu Imam Hanafi tersilap. Cara Imam Maliki adalah dengan cara dia bertalaki. Talaki ni maksudnya seorang cakap depan, kemudian yang lain just dengar. Dia cakap, yang lain dengar dan faham. Dia tanya soalan, Imam terus memberi pandangan dia. Dan yang lain just dengar dan faham just macam itulah, bukannya melalui perbincangan. Berbeza dengan Imam Hanafi. Kemudian cara Imam Maliki mengeluarkan hukum berbeza dengan Imam Hanafi. Sebab dia mendahulukan amal ahli Madinah daripada khabar ahad jika bertentangan antara keduanya. Amal ahli Madinah ni apa? Kalau dalam syariah dia ada dalil-dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati. Dalil yang disepakati oleh semua imam mazhab adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas. Semua ulama' ittifaq pada empat perkara ni. Tapi ada dalil lain, sandaran-sandaran lain yang tidak disepakati. Contohnya Masalihul Mursalah, Amal Ahli Madinah,
huruf wal-adah, satu zarah, ikhtisan dan istisab. Benda-benda ni bukan satu sesi yang lain lah untuk kita faham macam mana dalil ni berfungsi dan apa maksud dalil tersebut. Tapi ringkasnya, Imam Maliki ni dia mendahulukan amal-amal ahli Madinah ni ataupun budaya ataupun adat kebiasaan ahli Madinah ni melebihi daripada hadis yang sampai peringkat khabar ahad. Hadis khabar ahad ni hadis yang mempunyai seorang sahaja perawi. Dia ada seorang sahaja perawi. Perawi ni apa? Kalau kita dengar hadis kan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Utsman bin Affan, an Umar bin Khattab. Seorang itu adalah perawi. So ada satu hadis yang mempunyai seorang dia perawi, walaupun dia sampai peringkat hadis, Imam Maliki dahulukan kebiasaan amal ahli Madinah melebihi daripada khabar ahad tersebut. Sebab apa? Dalil dia sebab jika Imam ahli Madinah ni dia lebih dekat dengan Rasulullah dan diorang ni adalah warisan daripada budaya hidup zaman Rasulullah. So dia lebih dekat dengan diorang. Dan kita boleh tengok anak murid serta kitab dia adalah Abdul Rahman bin Qasim, Abdul Hasan Al-Qutubi, dan antara kitab dia adalah kitab Muwatta' ataupun kitab Mudunah. Imam Malik ni dia menulis kitab. Berbeza dengan Imam Hanafi, tidak menulis kitab. Imam Malik menulis kitab dan dalam kitab-kitab tersebut dia bahaskan cara dia keluarkan hukum dan pendapat-pendapat dia terhadap beberapa masalah. So anak murid dia tu boleh belajar macam mana Imam Malik mengeluarkan hukum. Dan sebabkan Imam Malik ni dia duduk di Madinah, jadi setiap kali musim umrah dan setiap kali musim haji, ramai penuntut ilmu daripada segenap tempat datang kat dia dan belajar dengan dia setiap kali musim haji. Sebab itulah dia punya pendapat ni tersebar dan mudah diterima. Dan kebanyakan daripada mazhab Maliki ni tersebar di kawasan Kuwait, kawasan Spanyol, Arab Saudi, Afrika, Tunisia, Jazair dan Morocco. Ini antara Imam Hanafi punya perkembangan fiqh. Tidak sampai kepada kita di Malaysia atau Timur Tengah. Okey, itu Imam Maliki dan Imam Hanafi. Boleh beza antara dua ni? Jom kita pergi yang ketiga. Ada apa-apa soalan? Nice. Okay, selanjutnya kita pergi Imam Syafi'i. Nama sebenar Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bukan seorang yang sempat belajar kitab Muwatta' dengan Imam Malik dan banyak mempelajari mazhab Hanafi daripada anak murid dia yang kita belajar tadi tu, Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Imam Syafi'i belajar dua-dua. Dia belajar dengan Imam Malik kitab Muwatta' secara direct, dan dia belajar dengan anak murid Imam Hanafi yang menulis buku berkenaan dengan mazhab dia. Dan Imam Syafi'i ni ketika kecil lagi dia telah mempelajari ilmu daripada Mufti Mekah. Mufti Mekah sehingga ketika berumur 15 tahun dia telah dibenarkan untuk mengeluarkan fatwa. Maksudnya level dia tu cepat naik. 15 tahun dah boleh keluarkan fatwa, dah boleh jadi mufti, pembantu mufti. Ini kelebihan dia lah. Dan kalau kita tengok macam mana Imam Syafi'i ni mempelajari ilmu dia, dengan dia musafir daripada Mekah, dia dilahirkan di Gaza. Imam Syafi'i ni dilahirkan di Gaza. Dia musafir daripada Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Mekah, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Mesir. Mufti Mekah, ni silap. Mufti Mekah. Sorry. Dia telah belajar daripada Mufti Mekah. Dan kita boleh tengok Imam Syafi'i ni dia mempunyai dua generasi lah.
Satu mazhab qadim dan yang kedua mazhab jadid. Qadim ni erti dia mazhab yang lama. Jadid ni mazhab yang baru. Imam Syafi'i dia mempunyai dua pendapat yang berbeza, iaitu mazhab qadim dan mazhab jadid. Kerana boleh wujudnya mazhab qadim dan jadid adalah disebabkan pendedahan yang dia terima. Ketika dia pergi ke Mekah, dia belajar dengan ulama di Mekah, dan pergi Madinah, belajar ulama di Madinah, dan dia pergi Baghdad. Di Baghdad dia belajar dengan ulama di Baghdad dengan anak-anak murid Imam Hanafi. Dia belajar, dia gabung ilmu di Madinah dengan ilmu di Iraq, wujudkan satu pendapat dia. Ketika dia balik ke Mekah semula, dia ada pendapat dia sendiri, iaitu pendapat qadim. Dan bila dia pergi ke Baghdad, dia meningkatkan lagi kemampuan dia untuk perkembangan pada mazhab qadim dia tu. Tapi setelah dia pergi ke Mesir, akhir sekali dia pergi ke Mesir, dia tengok suasana di Mesir tu berbeza dengan apa yang dia faham sebelum ni. Bila dia pergi ke Mesir lah, barulah dia mewujudkan mazhab jadid dia. Itu ada dua. Dia ada dua kategori anak murid. Ada anak murid Mesir, ada anak murid Iraq. Anak murid Iraq ni adalah anak murid yang mazhab qadim dia, di Baghdad, di Madinah. Manakala anak murid jadid dia di kawasan Mesir. So kita boleh tengoklah kalau belajar ilmu Imam Syafi'i ni, mazhab Syafi'i ni ada dua pendapat, ada mazhab qadim dan mazhab jadid. Dan cara dia melakukan hukum adalah dengan Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan fatwa sahabat, dan kemudian adalah qiyas. Imam Syafi'i ini adalah imam yang menerima 4 sahaja sumber rujukan: Al-Quran, Sunnah, sahabat, qiyas dan ijma'. Dan dia berhukum dengan hadis ahad selagi-mana perawinya siqah dan adil. Kita faham yang tadi tu Imam Maliki dia menerima hadis ahad kan. Dia mendahulukan amal ahli Madinah. Tapi Imam Syafi'i berbeza. Sebab itulah hukum dia berbeza antara yang mazhab. Dan untuk pengetahuan semua juga, Imam Syafi'i lah orang pertama yang menulis ilmu usul fiqh. Imam-imam lain tidak menulis ilmu usul fiqh, tapi dia telah menulis ilmu usul fiqh dalam kitabnya, iaitu Ar-Risalah dan Al-Buah. Qiyas itu apa? Okay. Qiyas ni adalah menyamakan hukum pada satu hukum yang dia ada dalil dengan hukum yang ada dalil melalui yang mempunyai kesan yang sama. Bagi contoh arak. Kita faham dalam Al-Quran cakap minum arak ni haram, minum arak haram, minum arak haram. Tapi macam mana pula kalau kita minum bukan arak tetapi dia boleh memabukkan kita? Apa hukum dia? Apa contoh perkara yang boleh memabukkan tapi bukan arak? Contohnya alkohol kan. Alkohol dia masuk pada apa-apa makanan ke apa yang boleh memabukkan. Dan kita tak tahu apa hukum dia. So menggunakan kaedah qiyas ni, kita samakan antara dua masalah ni melalui perkara yang sama antara dua ni. Contohnya dalam arak hukum dia haram sebabkan dia memabukkan. Jadi setiap perkara yang memabukkan hukum dia adalah haram. Dia ataupun kalau lebih tepat lagi adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukum dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukum oleh nas disebabkan kesatuan hukum antara kedua. Faham tak? Macam air tuak. Contoh minum air tuak kan. Air tuak bukan arak. Tapi kalau kita minum tuak boleh sampai memabukkan, hukumnya still haram. Macam mana kita keluarkan hukum air tuak ni haram? Disebabkan persamaan hukum berpanggil illah, persamaan kesan antara dua. Arak memang dah jelas haram. Sebab apa dia haram? Sebab memabukkan. Air tuak tak ada hukum pun cakap air tuak haram. Tapi kesamaan dia dengan arak adalah memabukkan. Jadi keduanya disamakan
jadilah hukumnya minum air tuak yang memabukkan juga adalah haram. Itu kaedah kias. Sebab tak semua dalam Al-Quran dan hadis ada secara spesifik macam mana kita nak beri hukum yang ada. Yes, ilah dia. Ilah ni persamaan sifat. Okay. Okay, setakat ni ada soalan lain. Ada soalan lagi. Ada anak murid dia adalah Al-Hasan bin Muhammad dan juga Ismail bin Yahya. Banyak anak murid lah mengikut tempat masing-masing. Dan kitab utama yang dia tulis adalah Ar-Risalah. Dan kitab kedua yang dia tulis adalah Al-Um. Daripada kitab Risalah dan Al-Um ni terkandung semua pendapat Imam Syafi'i. Okay. Last sekali kita akan pergi kepada mazhab yang keempat, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 dan meninggal pada tahun 241. Nama sebenar dia adalah Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dan dia, walaupun dia dilahirkan di Baghdad, tapi dia berhijrah ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman untuk mencari ilmu. Dia Imam Hanbali ni dia kurang cenderung kepada fiqh takdiri. Fiqh takdiri tu apa? Dalam fiqh kita ada dua. Satu fiqh reality, satu fiqh hipotesis ataupun fiqh jangkaan. Fiqh yang reality ni, contohnya apa hukum minum arak, apa hukum minum air tuak, apa hukum ambil wuduk. Ini fiqh yang realitinya sedang berlaku dan umat Islam melalui permasalahan tersebut. Tapi fiqh takdiri ni adalah fiqh hipotesis yang kemungkinan akan berlaku. Bagi contoh, macam mana kita nak solat dekat bulan. Bagi contoh, apa hukum jika manusia tu dilahirkan hasil gabungan manusia dan khinzir. Memang ada perbincangan. Imam Hanafi ada membincangkan antara pendapat dia di dalam fiqh takdiri. Contohnya kalau manusia tu dilahirkan hasil persenyawaan antara manusia dan khinzir. Khinzir ini kan najis ataupun anjing, najis kan. So bila disambungkan dengan manusia, keluar anak, macam mana dengan anak tu? Adakah dia still najis ataupun adakah dia akan menjadi manusia biasa? So itu adalah ilmu fiqh takdiri. Yang pelopori ilmu fiqh takdiri ni adalah Imam Hanafi. Tapi hukum Imam Hanafi mengatakan kalaupun manusia tu dilahirkan melalui persenyawaan manusia dan khinzir, manusia tu still suci dan boleh beribadah dan mempunyai tanggungjawab seperti manusia biasa. So Imam Ahmad bin Hanbal ni dia kurang cenderung kepada fiqh takdiri. Dia lebih kepada fiqh yang realiti berlaku depan dia. Dia tak membincangkan dengan lebih fiqh yang lain. Dan dia sangat banyak meriwayatkan hadis. Lebih daripada 40,000 hadis yang Imam berbeza dengan Imam Hanafi dan yang lain. Seterusnya, cara dia menggunakan hukum adalah dengan cara menggunakan hadis lebih daripada kias. Berbeza dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak. Imam Hanafi sangat pentingkan kias. Tapi Imam Hanbali ni lebihkan hadis daripada kias. Dan lebih kategori adalah dengan Al-Quran, Sunnah, Fatwa Sahabat dan hadis dhaif. Itu pun hadis mursal. Okey. Dan Imam Hanbali kategori dia adalah Al-Quran. Cara dia sandarkan hukum dia adalah Al-Quran dan Sunnah dan Fatwa Sahabat, hadis dhaif, hadis mursal, kemudian barulah kias. Berbeza dengan pendapat Imam lain. Dia dahulukan hadis yang dhaif daripada hadis kias. Dan hadis dhaif bagi dia lebih
lebih penting daripada kias. Okey. Yang terakhir sekali, antara anak murid Imam Hambali adalah Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim dan Imam Abdul Wahab. Kalau kita dengar Wahabi tu dekat Saudi, dia adalah anak murid kepada Imam Hambali. So kita nampaklah Imam Hambali ni sangat pentingkan hadis dan dia sangat menolak perkara-perkara yang tiada dalam hadis. Contoh fiqh tadiri tadi tu, dia tolak tapi dia pentingkan hadis. Itulah kita dengar Imam Abdul Wahab ataupun Wahab ini dia syadid sikit terhadap hukum yang tak ada dalam hadis. Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim, semua ni adalah anak murid dia. Dan perkembangan dia dan keberjayaan dia menyembahkan pendapat dia ni, mazhab ni, sehingga akhirnya sekarang menjadi mazhab utama negara Saudi. Allahu a'lamu bissawab. So insya-Allah kita buka pada soal jawab. Ini secara ringkas lah macam mana mazhab tu berkembang dan dia punya cara untuk mengamalkan hukum. Kalau ada soalan boleh terus bertanya lah. Suhaib ada ke? Okey. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan boleh terus type kat situ dan kita akan ada soalan boleh terus tanya dan kita akan sama-sama bincang. Ataupun kalau ada pendapat ke apa, kita boleh sama-sama. Boleh tak tuliskan chatting box. Okey. Okey, soalan daripada Akhil Syam. Pada Ustaz, apakah hikmah Allah wujudkan berbagai mazhab pada umat Islam? Okey, hikmah kita kena faham. Wujudnya pelbagai mazhab ni bukanlah menunjukkan umat Islam berpecah belah. Tapi sebenarnya pelbagai mazhab ni menunjukkan bahawa Islam tu sangat merahmati setiap manusia tu. Contohnya, orang yang suka makan nasi lemak, takkan kita nak paksa dia makan chicken chop kan? So, pelbagai jenis mazhab ni adalah disebabkan pelbagai cara dia mengeluarkan masalah masing-masing. Dan dia sebenarnya lebih merahmati kita. Dan perbezaan antara setiap mazhab ni, setiap imam ni bukannya utama contohnya. Walaupun banyak mazhab dalam Islam, tapi setiap mazhab masih sandarkan Al-Quran dan hadis yang utama. First sekali Al-Quran, kemudian hadis, dan seterusnya tu yang berbeza. So dia tidaklah menunjukkan bahawa kita ni berpecah belah, tapi disebabkan cara mentafsirkan setiap Al-Quran dan hadis tu berbeza mengikut tempat dan pendedahan masing-masing. Dia lebih merahmati kita lah. Okey, Syah. Kemudian Hadilah, boleh ke amalkan mazhab yang berbeza dalam waktu yang sama? Mazhab ni wujudnya pelbagai jenis mazhab bukanlah bermakna kita boleh sesuka hati nak tukar masing-masing. Nak tukar pendapat dan menggunakan setiap hukum mengikut kehendak kita sesuka hati. Tidaklah begitu. Tapi ada satu kaedah iaitu talfiq dalam Islam. Kita boleh
boleh berubah daripada satu hukum pada hukum yang lain berdasarkan kepada maslahat ataupun kepentingan kita pada waktu tersebut, dengan kita ketahui apa dalil yang dikeluarkan oleh setiap mazhab. Sebagai contoh, Imam Syafi'i mewajibkan setiap kali zakat adalah dengan cara kita memberi beras. Tapi jika di Malaysia, kita tengok zakat tidaklah menggunakan beras tu sebagai benda utama, tapi kita menggunakan duit. Sebab kita mengambil pendapat Imam Hanafi. Begitu juga kalau kita pergi umrah atau haji. Imam Syafi'i cakap, bila kita terlanggar je wanita yang lain, kita akan terbatal wuduk. Jadi susahlah kita nak tunaikan haji. Sebab tu bagi Malaysia, kita mengambil pendapat mazhab lain dalam proses kita nak tunaikan haji dan umrah. Dan kita kalau nak tapi kita kalau nak mengamalkan mazhab-mazhab lain, kita kena mempelajarinya dahulu. Jadi tak semudah yang kita sangkalah. Maksudnya kalau kita nak laksanakan semua jenis mazhab, kita kena belajar semua mazhab. Dan kita boleh melaksanakan mazhab berdasarkan dalil yang kita tahu. Itu syarat untuk kita kalau kita nak gunakan pendapat mazhab lain, kita kena belajar macam mana dia keluarkan hukum, dan kita kena ikut semua hukum dia pada satu ibadah secara khusus. Contohnya solat, kita nak guna mazhab Hanafi. So semua yang dilaksanakan pada solat tu kita kena guna pendapat Imam Hanafi. Kita tak boleh takbir kita nak Imam Hanafi, bila rokok Imam Syafi'i, dan beri salam Imam Maliki. Itu tak boleh. Kita boleh tukar-tukar kalau kita tahu dalil, tapi secara keseluruhan, menyeluruh. Ibadah haji, semua ibadah haji. Ibadah zakat, keluarkan zakat, semua cara keluarkan zakat. Okey, itu soalan Hazimi lah. Kemudian soalan seterusnya, macam mana mazhab Syafi'i boleh berkembang hingga ke Malaysia? Ana lupa nak cerita tadi. Antara semua mazhab-mazhab ini, antara ulama ataupun anak murid setiap imam mazhab yang menyebarkan mazhabnya sehingga ke Malaysia adalah mazhab Syafi'i. Maksudnya penyebaran setiap mazhab ni adalah dilakukan oleh anak murid masing-masing. Antara semua mazhab ni, mazhab Syafi'i je yang anak murid dia menyebarkan sehingga sampai ke Indonesia, sehingga sampai ke Asia, dan sehingga sampai ke Malaysia. Sebab itulah kita secara majoritinya menggunakan mazhab Syafi'i. Tapi melalui zaman sekarang ni ada beberapa permasalahan yang kita tidak menggunakan mazhab Syafi'i. Contohnya macam zakat dengan haji yang tadi tu. Okey. Dan seterusnya, Syafi'ah, setiap orang perlu ikut mazhab tertentu ke? Sebab anak dia kata dia ikut mazhab Hanafi, tapi dia ikut sunnah wal jamaah. Apa bezanya? Dia bukan mazhab di mana, tapi dia ikut sunnah wal jamaah. Apa bezanya? Okey, berkenaan dengan mazhab-mazhab ni, pada asalnya Islam ataupun syariah tidaklah menghadkan kita untuk melaksanakan satu mazhab semata-mata. Contohnya kan, zaman sahabat dulu. Contohnya sahabat mengeluarkan banyak pendapat pada satu masalah. Sahabat yang cakap ini, sahabat ini cakap ini, sahabat ini cakap ini. Zaman sahabat dulu, tiada pun mazhab. Tetapi setiap orang berfikir dan berhukum melalui apa yang dia faham, apa yang dia belajar daripada Rasulullah. So, zaman sekarang ni, bila berlalunya masa, penguasaan umat Islam terhadap erti dan inti panti kepada syariah tu semakin berkurang. Kita boleh tengok kan, bahasa Arab sendiri zaman sekarang ni berapa ramai yang boleh faham. Sebabkan kurangnya orang boleh faham bahasa Arab membuatkan kefahaman kita kepada syariah tu semakin kurang. Jadi
jika dia mampu untuk sampai peringkat yang tinggi tu, dia boleh melaksanakan apa yang dia faham kan. Tapi kalau dia tak mampu, dia kena wajib menjadi muqallid. Dia wajib ikut apa mazhab yang dia ikuti. Contohnya kalau kat Malaysia kan, tak ramai yang boleh faham bahasa Arab, boleh faham Al-Quran secara 100%, tak belajar hadis secara 100%. So dia perlu ikut pendapat Imam Mazhab Syafi'i. Dan sebab Imam Syafi'i dan imam yang lain ni, dia dah keluarkan lah macam mana nak laksanakan hukum. Dia telah mudahkan, telah mudahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadat. Sebab itulah kita kena ikut, kalau kita tak mampu, kita ikut muqallid, kita kena ikut mazhab. Tapi kalau kita mampu, kita belajar, kita faham bahasa Arab, kita belajar mazhab-mazhab lain, itu terpulang kepada dia untuk menilai. Dan yang penting, tidak boleh mengikut hawa nafsu. Okey, Syafiah. Hisham, ada Hisham terjawab ke soalan tu? Kami juga boleh amalkan anak lain dalam keadaan darurat. Dah jawab tadi kan. Jadi kalau nak guna mazhab lain dalam bab haji, kena belajar mazhab tu punya bab haji juga dalam semua bab dalam mazhab tu baru boleh amalkan. Kita belajar pada suatu permasalahan tu secara khusus, secara lengkap. Macam kalau kita ketika melaksanakan haji ni, pihak tabung haji dia telah menggariskan beberapa cara ataupun macam mana kita nak melaksanakan haji. Jadi kita belajar cara tu daripada pihak tabung haji. Bila kita belajar, kita faham, kita laksanakan. Macam itulah. Tapi orang yang perlu memberi pandangan kita kena ikut ni adalah orang yang berkemampuan ataupun kompeten. Biasanya mufti lah, ataupun majlis mufti yang akan mudahkan. Macam sebenarnya hikmah wujudnya pelbagai jenis mazhab ni adalah untuk kita, maksudnya memudahkan kita lah. Bagi yang tak mampu, tak payah susah-susah nak fikir, ikut mazhab Syafi'i, apa yang dia telah tulis dan faham. Dan siapa yang mampu, bandingkan, cuba tengok masalah dia di tempat dia tu nak guna mana yang paling sesuai. So kita kena faham syariah ni bukannya terhad kepada mazhab, tapi mazhab ni memudahkan kita untuk faham syariah. Okey, boleh faham. Nak tambah sikit. Berbezanya mazhab dalam Islam ni berbeza dengan Kristian yang lain. Kita boleh tengok kalau Kristian Katolik dengan Kristian Protestan, Katolik dengan Protestan ke, diorang boleh sampai peringkat membunuh sama sendiri. Sebabkan mazhab diorang sangat berbeza, sangat jauh, sangat lain lah dengan kita. Kita asas macam sama, Al-Quran, Sunnah. Cuma beza pada perkara-perkara furuk ataupun perkara-perkara syabang. Cara nak ambil wuduk, cara nak solat, ataupun cara nak menaikkan haji, cara nak keluarkan zakat. Berbeza-beza. Sebab apa berbeza antara setiap mazhab? Sebab yang kita dah belajar tadi, pendedahan diorang macam mana, level ataupun martabat setiap sandaran tu macam mana, berbeza setiap imam mazhab. Al-Quran, Sunnah, okey, sama. Setelah Al-Quran, Sunnah apa? Ada yang cakap qiyas, ada yang cakap hadis, hadis ahad, ada yang cakap masalah mursalah, ada yang cakap amal ahli Madinah. So, dia punya sandaran setelah Al-Quran, Sunnah berbeza setiap mazhab, membuatkan setiap mazhab tu mempunyai pandangan yang berbeza pada masalah-masalah fiqhiyah. Bukannya pada masalah furuk, bukan masalah utama, tapi masalah-masalah cabang je. Akidah adalah perkara yang sama. Percaya Allah, benda tu benda-benda usul, benda asas. Yang cabang-cabang ni je yang berbeza. Cuma kalau kita tengok di Malaysia ni, sedikit bagi saya sedikit kurang sesuai lah kalau kita nak membebaskan penggunaan mazhab. Sebab Malaysia kefahaman umat Islam terhadap syariah tu sangat rendah lah. So berpada dengan dia ikut mazhab Syafi'i,
Dan jika mampu, belajar lebih lagi dan kita faham lebih lagi seperti syariah untuk situasi di Malaysia lah. Okey, ada soalan lagi? Sebelum nak tambah sikit, mazhab ni sebenarnya bukannya terhad kepada 4. Mazhab yang berkembang pada zaman kurun kedua hingga kurun keempat ni banyak. Berbelas-belas jenis mazhab. Tapi yang utama 4 ini. Yang lain semua sama ada dia hilang mengikut zaman ataupun dia ada pengikut. Bila tak ada pengikut, hilang macam tu je lah. Dan yang 4 ni, yang utama ni, still sampai sekarang ada pengikut dan berkembang. Sebab tu dia panggil mazhab yang utama. Dan macam mana kita nak tahu pendapat mazhab-mazhab yang lain yang tak ada dalam yang tidak berkembang sekarang adalah dengan kita tengok, kita baca. Kita baca buku-buku Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dia ada tuliskan sekali pendapat mazhab yang lain. Sebagai contoh, mazhab Zaidiyah, sebagai contoh, mazhab Ja'fariyah, mazhab Zahiriyah, mazhab Abu Laith, mazhab Sufyan Tsauri, mazhab Ibn Jarir At-Tabari, banyak mazhab. Yang utama 4. Okey, soalan seterusnya, kalau kita di Malaysia mungkin ikut mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita musafir ke tempat lain yang mungkin mengamalkan mazhab lain, adakah kita perlu mengikut mazhab di tempat itu? Sebagai Imam Syafi'i kita mesti ke tempat mazhab lain. Mazhab yang satu. Okey. Okey, kita ada lagi 10 minit insya-Allah. Kita sebagai asasnya, kita kena tengok diri kita ni macam mana. First kali kita kena tanya diri kita, tanya niat kita, kenapa kita nak bertukar-tukar mazhab. Adakah sebab nafsu ataupun sebab maslahat. Jika sebab nafsu, kita kena istighfar lah. Sebab ada mazhab ni memudahkan bahagian ni, ada mazhab ni memudahkan bahagian ni. Sebagai contoh, laki menyentuh wanita. Okey. Okey, contohnya lelaki menyentuh wanita. Bagi mazhab Syafi'i, walaupun lelaki itu menyentuh wanita tanpa ada niat syahwat, still batal wuduk dia. Berbeza dengan mazhab yang lain. Ada mazhab yang mengatakan mazhab anda tak ingat sama ada Hanafi atau Hanbali, kalau kita menyentuh wanita tanpa ada niat syahwat, kita tak membatalkan wuduk. Dan kalau kita ada pendapat lain juga yang mengatakan kalau kita sentuh dengan pakai sarung tangan, kita pakai sarung tangan dan kita sentuh wanita, kalau kita ada niat syahwat, still batal wuduk. So berbeza setiap mazhab tu. So kita kena tanya, kita nak tukar mazhab sebabkan apa? Adakah sebab nafsu ataupun sebab memang maslahat kat tempat tersebut. Sebagai contoh, Imam Syafi'i pernah belajar dengan Imam Malik kan. Imam Syafi'i pernah belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan kunut adalah wajib. Tapi bila dia musafir, dia pergi kepada Imam Malik, dia solat subuh, dia tidak melaksanakan kunut. Tapi bukan sebab dia tak ikut mazhab dia, tapi untuk menghormati guru dia. Sebagai macam tu lah, macam kami kat Mesir ni, Imam Syafi'i mengatakan perlu melaksanakan solat kunut. Tapi di Mesir, semua kebanyakan masjid tidak melaksanakan kunut sebab dia pegang dengan mazhab Hanafi. Maliki. Mazhab Hanafi. So, kita kena bersesuaian lah. Kalau dah majoriti kat tempat tu tak melaksanakan kunut, takkanlah kita nak solat seorang-seorang kot kan. Benda ni benda furuk. So, kita meraihkan suasana. Kita kena tengok maslahat dan mudarat yang kita kena menimbang melalui kacamata iman dan Islam lah. Bukan kacamata nafsu. Okay, ada soalan lagi? Kenaan dengan background setiap imam tu semua jelas kan?
Macam mana Imam Hanafi, macam mana Imam Maliki, macam mana Imam Syafi'i, macam mana Imam Hanbali, background cara dorang berfikir dan cara dorang mempelajari ilmu tu. Sebab bila kita faham background dia, kita faham kenapa dia mengeluarkan pendapat yang macam tu. Kenapa berbeza antara satu dengan yang lain. Sebab dia punya pendedahan tu berbeza. Kalau kat Jepun untuk masa yang lama, 4-5 tahun nak solat Jumaat, kalau nak praktik cara solat mazhab lain boleh. Belajar cara solat Jumaat mereka, terus ikut cara mazhab Syafi'i. Tak cukup apa orang kena nanti solat zuhur. Berpandukan kepada situasi setempat. Adakah sangat-sangat susah untuk kita laksanakan solat Jumaat menggunakan mazhab Syafi'i? Sebab saya tak nak kita bebas bertukar-tukar mazhab tanpa ada sebab yang kukuh kan. Sebab asal kita adalah Syafi'i, sebab kita anak murid dia menyebarkan dia punya mazhab sehingga kepada kita, dan kita faham macam tu, dan kita kena tengok keadaan kenapa kita nak tukar. Adakah sebab betul-betul susah? Kalau betul-betul susah, kemungkinan boleh. Dan kita kena belajar daripada A sampai Z macam mana solat Jumaat diorang dilaksanakan, dan kita bincang semua, dah tak ada cara yang tu yang terbaik, yang kita laksanakan. Macam tu juga apa yang Mufti buat terhadap ibadat zakat dan ibadat haji. Okey. Kalau kita imam subuh dan makmum-makmum terdiri dari banyak mazhab, macam mana pula Ustaz? Kita sebab perkara-perkara furuk ni tidaklah membawa kepada haram, tidaklah membawa kepada batalnya solat. Tapi perkara furuk ni lebih kepada benda yang lebih baik. Macam kita kunut tu benda yang baik kan. Kita buat tak baik, kita buat tak buat, tapi dia benda yang sunat, bukanlah membawa kepada perkara haram. Jadi kita tengok maslahat utama. Kalau yang lain semua masih okey kita laksanakan kunut, kita buat kunut, tak ada masalah. Tapi kita tengok kalau kita buat kunut ni, contoh kita faham setiap mazhab ni berbeza dan sebab apa berbeza, dan kita faham mazhab ni cakap macam ni, macam ni cakap ni, macam ni cakap ni. Tapi kita, diorang faham satu mazhab je. Diorang faham mazhab yang diorang faham je. Diorang tak pernah belajar mazhab-mazhab lain. So untuk maslahat umum, kita jadi imam, kita kena raikan orang yang tak belajar mazhab lain tu, dan kita ikut mazhab diorang untuk tidak lebih mengelirukan. Sebab kita faham mazhab ni adalah benda-benda furuk je, benda-benda yang kecil-kecil je, benda-benda cabang. Dan imam-imam mazhab ni menyelesaikan masalah dan buat satu kaedah untuk memudahkan kita faham Islam tu. Kita kena faham syariah. Dan lebih utama sebenarnya kita kena faham apa sebenarnya syariah nak bawa kat kita ni. Apa syariah nak bawa kepada kita. Sebab itulah kita belajar buku Madafal Al-Karim Zaidan ni, untuk kita faham basic syariah tu macam mana. Itu yang lebih utama lah daripada kita. Okay. Okay, insyaAllah last question. Soalan yang terakhir sebelum kita tangguhkan sesi kali ni. Okay, ini soalan terakhir kot. Dah pukul masih 3.30. Di Jepun dah pukul berapa? 10.30. 7 jam kan? 7.49. Oh, di Malaysia 10.29. Okay, 1 minit. Kalau tak ada soalan, 10.30 insyaAllah kita akan tangguhkan majlis kita. 1 minit yang terakhir, ada apa-apa soalan ataupun perlukan penjelasannya lebih pada soalan yang dah ditanya. Kalau ada soalan penjelasan yang lebih pada soalan yang dah ditanya, ditulislah. Uh, 10.30 insyaAllah anak berhenti. FJ boleh faham kan? FJ tentang solat subuh.
Okey. Okey, insyaAllah dah pukul 10.30. InsyaAllah kalau lepas ni, kalau apa, saya sarankanlah kepada semua peserta yang join program ni, boleh teruskanlah. Sebab bagi saya, asas syariah ni sangat penting untuk umat Islam itu sendiri. Asas syariah tu sangat penting. Sebab kalau kita seorang umat Islam, tapi kita tak faham sebenarnya kenapa syariah tu diturunkan, kenapa syariah tu wujud dalam Islam, dan sebenarnya kenapa kita masuk Islam, maka kita sangat-sangat rugilah. So, saya harap siapa yang join ni boleh terus join untuk sesi akan datang dan kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Dan kalau boleh kita nak pastikan semua umat Islam yang ada faham sebenarnya apa intipati syariah tu. Bukan setakat faham secara adat dan budaya. Kita bukan solat sebab adat, budaya. Kita bukan solat sebab suruhan ibu bapa kita. Tapi sebab setiap apa yang dalam syariah ni ada dia punya objektif, ada dia punya maqasid, ada dia punya tujuan yang untuk kita capai. Jadi mungkin insyaAllah lepas ni kita boleh belajar maqasid syariah ke apa tu semua tu. Okey, saya cukup sekitar tu. InsyaAllah segala yang baik tu datang daripada Allah SWT. Segala yang buruk tu kelemahan daripada dia sendiri. Mewakili pihak moderator lah. Mewakili pihak moderator untuk kita sama-sama melaksanakan apa yang baik daripada perkongsian ni, dan sama-sama kita menegur jika ada yang tersilap ataupun